Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada anda semua. Okey, nampaknya sekarang masih tak ada lagi penonton. Okey, tak ada masalah sebabnya yang live ni dia akan available lah dekat kita punya farmasi, dekat page farmasi Marmin untuk bahagian video. Jadi boleh, kalau ada masa nanti boleh tengok ya. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, selamat datang ke live farmasi Marmin. Okey, hari ini hari yang sangat istimewa lah sebabnya kita nak buat satu perkongsian mengenai vitamin C sebab ramai sangat yang tanya macam perlu ke tak ambil, perlu ke tak ambil, lepas tu dalam bentuk suplemen je ke ataupun macam dalam bentuk makanan juga ke. And then ada juga yang tak tahu apakah dos yang direkomendkan, dan bila datang pun dia mintakan consultation daripada ahli farmasi kita. So yang bestnya dekat farmasi Marmin, kita akan sentiasa ada ahli farmasi lah untuk dapatkan konsultasi daripada ahli farmasi yang bertauliah. Okey, istimewanya untuk live hari ini, okey, istimewa hari ini sahaja, okey, hari ini sahaja. Kita ada tetamu istimewa untuk live kita. Okey, dipersilakan Cik Najihah kita, ahli farmasi. Ahli farmasi di Farmasi Marmit, Pramu. Okey, say hi Cik Najihah. Say hi. Okey. Sikit. Okey, minta maaf lah sebabnya kamera ni kecil. Dua masing-masing comel. Jadi tak muat pula kamera ni kan. Okey, untuk hari ini kita akan berkongsi tentang ilmu vitamin C ni sendiri. Okey, sebab ramai sangat yang tanya. So, kita akan kompakan dalam bentuk soalan. Dan kalau anda yang tengah menonton berminat untuk tanya soalan, boleh juga ajukan soalan dan Cik Najihah kita akan jawab lah. Okey, untuk hari ini yang pertama sekali, Cik Najihah. Cik Najihah sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, dah bersedia dah untuk live? Dah insyaAllah. Okey, bagus kita punya ahli farmasi ni. Okey, yang pertama sekali adalah Cik Najihah, boleh tak Cik Najihah kupaskan tentang apa itu vitamin C dan apa kepentingan vitamin C dalam hidup kita sebenarnya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton lah. Terima kasih saudari Alia sebab menjemput saya. So insyaAllah hari ni nak cerita pasal kepentingan vitamin C kan. Okay, so vitamin C ni nama saintifik dia adalah ascorbic acid lah. Jadi vitamin C ni adalah salah satu vitamin yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Dia adalah sejenis vitamin yang kita panggil larut air. Vitamin C ni apa kalau kita tanya pasal apa kepentingan, yang paling utama sekali adalah dari sudut pembentukan kolagen. So kolagen ni sejenis protein dan dia adalah memberi struktur lah, maksudnya protein yang memberi struktur kepada macam tulang kita, rawan kan, macam tulang-tulang rawan. Okay, lepas tu yang kedua pula dia bertindak sebagai antioksidan. Kalau macam antioksidan ni macam dia mengelakkan daripada, dia mencegahlah radikal-radikal bebas daripada mengganggu tubuh badan kita, sel-sel tubuh badan yang menyebabkan penyakit-penyakit kronik yang lain lah. Tu seberingkas yang paling utamalah tentang kepentingan vitamin C. Okey, kita dah tahu dah kan apa kepentingan vitamin C. Kita recap balik. Yang pertama adalah pembentukan kolagen. Yang kedua, kita punya vitamin C ni antioksidan. Okey. Jadi kalau antioksidan ni macam mana dia membantu untuk immunity system ya? So kalau macam antioksidan ni dia macam mengelakkan daripada radikal-radikal bebas tu terbentuk lah. Pada masa yang sama dia pun akan meningkatkan imuniti badan kita. Bila cakap pasal imuniti badan ni macam kan kita akan terdedah je dengan sakit-sakit lah, macam batuk, sesama, demam. So bila imuniti badan kita tinggi, maka kita punya tendensi ataupun possibility kan, kemungkinan untuk kita dapat penyakit tu kurang, ataupun bila kita dapat, badan kita mudah nak lawan lah terhadap penyakit-penyakit tu. Okey. Okey, seberingkas kita cakap tadi kita dah tahu dah pasal immunity system, collagen, lepas tu dengan apa lagi sebagai antioksidan. Okey, sekarang ni kita dah pernah tengok macam ada orang jual vitamin C apa semua. Tapi sekarang ni kita nak tahu daripada Cik Najihah sendiri, apa sumber terdekat vitamin C, Cik Najihah?
Okay, so bila cakap pasal sumber ni, sumber yang terbaik adalah secara semula jadilah. Contohnya macam buah-buahan yang kita makan, terutamanya dekat jambu batu, lepas tu dekat buah betik, kalau kita yang dekat Malaysia ni kan. Lepas tu kalau buah-buah citrus lah macam orange, kalau macam kandungan jambu batu tu dia dalam 200 lebih lah, 200 lebih miligram. Compact tu kalau buah orange ni dalam puluhan mg lah. Macam dalam sekitar 80 mg macam tu. Jadi sebenarnya kandungan yang paling tinggi tu dekat jambu batu lah. Lepas tu kalau dari sudut buah sayur-sayuran pula ada dekat buah tomato, brokoli. Ini dari sudut natural lah. So kadang-kadang tu kekangan kita mungkin lah, maksudnya yang terbaik tu kita makan buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi sekiranya ada setengah keadaan kita tak sempat kan, ataupun ada orang memang dia tak makan, kita mungkin boleh lah kan, tapi ada semua orang dia memang tak makan sayur, tak makan buah kan, dan dia nak cepat kan, boleh je dapatkan juga daripada suplemen lah. Kalau macam dekat pasaran sekarang memang banyak jenis, ada juga yang jenis tablet macam biji, lepas tu ada yang jenis larut dalam air, yang jenis kunyah. So kita boleh pilih mengikut keselesaan kita. Okey. Dekat sini Cik Najiha dah nyatakan je kepentingan vitamin C. Lepas tu dia cakap sumber vitamin C dari segi semula jadi dan juga yang ada dekat pasaran lah yang kita buat apa semua. Jadi yang lebih penting adalah daripada sumber makanan itu sendiri. Okey. Apa yang berlaku ya Cik Najiha kalau kita kekurangan vitamin C? Okay, so bila kita tanya pasal kekurangan, kita back balik kepada apa fungsi vitamin C kan. Tadi kan fungsi dia kan memberi collagen kan. Collagen yang membantu untuk production, maksudnya pengeluaran ataupun menjadi struktur kepada tulang, salur darah semua benda tu kan. So bila kurang vitamin C, maka dia akan bagi kita panggil penyakit tu sebagai scurvy lah. So kalau macam kekurangan vitamin C ni, dia akan menyebabkan kekurangan juga collagen yang terbentuk dalam badan. So menyebabkan maksudnya macam tisu-tisu badan tu sendiri akan rosak lah. So apa efek dia? Dia akan menyebabkan kita punya gusi ni mudah berdarah, maksudnya bengkak, berdarah. Selain tu juga bila kita ada luka akan lambat sembuh lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah jarang dah berlaku penyakit scurvy ni lah. Mungkin sebabkan kesedaran orang terhadap vitamin C tu dan dia consume cukup. Kalau macam kurang daripada 10 mg sehari memang akan menyebabkan scurvy tu. Okey, macam yang Cik Najiha cakap tadi. Hai Cik Nasaruddin. Okey. Sekejap kita okey. Untuk yang kalau macam contoh kita tanya tadi, apa yang berlaku bila kita kekurangan vitamin C kan? Okey, vitamin C ni penting sebab kita back balik pada kepentingan vitamin C itu sendiri. Okey, tapi kalau ikutkan sekarang ni macam Cik Najiha cakap tadi, yang jambu batu saja dah berapa dah kan kalau satu jambu batu. Kiranya kalau yang 10 mg tu kurang daripada tu boleh kita terdedah kepada penyakit scurvy tu lah. Okey. Kemudian kalau kita dah tahu apa kurang, apa pula yang berlaku kalau kita terlebih vitamin C, Cik Najiha? Okay, so vitamin C ni adalah sejenis vitamin yang larut air. Maksudnya bila kita makan, kita dapat sumber vitamin C tu, dia akan keluar melalui air kencing lah. Maksudnya proses oleh buah pinggang kita. Tapi sekiranya berlebihan, apa kesan, contohnya kalau macam kita ni ada dosage yang tertentu. Bila lebih daripada dosage harian, contohnya lebih daripada 2000 mg setiap hari, dan benda tu jangka masa yang panjang Cik Alia, kalau macam sekejap je, maksudnya kalau kadang-kadang je dia tak ada efek sangat, tapi bila jangka masa yang panjang tu yang kita tak nak, dia akan jadi cirit birit yang teruk lah. Yang kedua, akan ada batu, maksudnya penghasilan batu dekat bahagian buah pinggang, which maksudnya kerosakan pada buah pinggang tersebut. Tu sekiranya berlebihan.
Okey. Jadi bila terlebih ni dia akan ganggulah fungsi buah pinggang kita. Okey, macam yang Cik Najiha cakap tadi, dia akan ada penghasilan batu dan sebagainya. Okey, kalau macam tu Cik Najiha, boleh tak kita tahu apa dos yang dicadangkan untuk setiap individu? Adakah berbeza ataupun sama mengikut umur ataupun gender macam tu? Okay, so kalau dari sudut dosage kan. Kalau dosage ni memang berbeza lah. Bagi kanak-kanak slow, maksudnya macam rendah lah, low lah. Macam dalam 30 mg sehari. Kalau dewasa ni dalam 70 tu dah kira cukup dah. 70 mg up tu maksudnya maksimum 2000 mg lah. Dia tak boleh lebih daripada 2000 mg. Lepas tu dia akan, kalau macam contohnya kita ada sakit kronik ke, kita ada masalah buah pinggang ke, penting untuk kita confirmkan dulu. Maksudnya dapatkan pengesahan daripada doktor dulu, okey berapa dos yang kita boleh ambil lah. Okey, macam yang Cik Najiha bagi tahu untuk yang dosage tu, kita kena ikutlah macam tu, sebabnya kita tak nak kita nak guna buah pinggang kita untuk jangka masa yang panjang. Okey. Lepas tu sebelum kita akhiri kita punya live, okey, kali ni boleh tak kita dapatkan apa nasihat Cik Najiha kepada anda semua yang menonton live Farmasi Marmin sekarang ni berkenaan dengan vitamin C itu sendiri? Okay, so kalau nasihat ni yang pertama sekali ambil mengikut dos yang bersesuaian dengan tubuh badan kita lah. Kalau contohnya kalau dewasa ni memang 70 hingga 100 mg tu dah cukup dah sehari. Tapi kalau nak ambil lebih pun tak ada masalah, sebab kan tu bila kita makan tak semua serap dekat badan kita kan. Dan paling maksimum pun 2000 mg. Kalau macam dekat kedai-kedai farmasi ke ataupun kat pasaran mana-mana, memang vitamin C ni dijual dalam 500 mg, dalam 1000 mg lah. Terus dalam satu tablet tu. Okay, lepas tu kalau dari sudut sumber yang terbaik, yang semula jadilah, maksudnya daripada buah-buahan, daripada sayur-sayuran. Kalau tak mampu, barulah. Maksudnya tak mampu dari sudut, tak sempat ke apa ke kan. Maksudnya nak cepat, ada setengah orang dia makan je, ambil je suplemen vitamin C kan. Dan yang ketiga, adalah kalau macam, jangan risau kalau ada setengah orang cakap, oh ada masalah ke kalau ambil vitamin C berlebihan kan. Sebab kalau ikutkan dia akan dikeluarkan je melalui air kencing kita. Dan dia lah jenis larut air. Yang bahaya tu bila kita lebih dos. Dan akhir sekali, bagi pesakit buah pinggang, kalau nak konsum vitamin C ni memang kena dapatkan nasihat doktor lah. Okey, itu saja nasihat Cik Najiha, ahli farmasi kita. Okey, harapnya dengan penerangan hari ini dapat membantulah anda semua untuk memilih ataupun kita kata lebih sedar tentang kepentingan vitamin C itu sendiri. Okey, akhir kata untuk mereka yang ada masalah, terutamanya kepada mereka yang ada masalah buah pinggang, dapatkan nasihat daripada doktor dahulu. Okey, kepada anda semua yang berminat untuk tahu lebih lanjut ataupun nak dapatkan konsultasi daripada kita, boleh datang ke Farmasi Marmin. Kita buka setiap hari. Okey, kita ada 5 cawangan di Peramu, Ketapang, Chini, Gambang dan juga Wakaf Baru, Kelantan. Okey, boleh datang kat situ dan dapatkan konsultasi daripada ahli farmasi yang bertauliah. Okey, sekian itu saja daripada saya dan juga Cik Najiha. Okey. Farmasi Marmin. Sihat, selamat. Okey.